Masa bila itu waktu itulah menjadi guru ajar Negara tahun 2000 ni. tahun itu. Lalu mana cara ajar dia? Masuk ke Cara ajar dia komik juga lah. boleh cerita. Dari dia mula dia jamu gapo gitu gini, ada masalah lah. Mula-mula ni masa kita buah-buah, dia paling belakang. Itu susah. Buruk tu dia. Buruk. Pada kata Lepas tu bila kita olo boleh 2-3-4 kali dia tengok dia jamu. Lepas tu kita jamu, kita lepas yang mana kita lepas. Lepas tu kita bui di pokok lah. Kita gantung. Bila kita bui gantung tu, memang dia pun masa tu pegang kot tu, nak boleh ke anggur naik. Dan bila kita nak bui olo tapi dia kau ni, dia kena ajar malam. sebab apa ajar malam? Pasal dia kalau tengah hari dia duduk keliling rator, dia tak cakap. Dia nampak Dia nampak rator. Kalau malam kita tunjuk dia tengok galal juga. Cara dia. Kadang-kadang kita ajar 3-4 malam tu, kadang-kadang mak bahasa cepat tu perlu anaknya lah. Kadang-kadang sebulan, waduh, mak bahasa payah. Dia macam-macam lah ada orang ni perangai dia. Dia nak tahu kita nak kenal macam mana beruk hok boleh buka pokok, hok boleh yang beruk pasal beruk mungkin dia berlain jenis dia. Dia ada passion dia. Boleh kenal ke mana kok sulit. Dia kadang-kadang dia ada sifat daya ni. 2-3. Tak apa. Benar. Ada cara dia kan bahasa Roma tu pun ada capu itu kan itu. Warna ni. Kalau kita nak beli kalau boleh rasa. Selain manusia, haiwan juga perlu ada guru atau cikgunya, terutamanya untuk kerja-kerja yang diperlukan oleh manusia. Walaupun haiwan itu telah pun tahu dengan habitat yang perlu dilakukan, tetapi jika terjun ke dunia manusia, haiwan perlu tahu tugas, peranan dan khidmat yang perlu dilakukan terhadap manusia. Misalnya haiwan liar seperti harimau, gajah dan sebagainya perlu dilatih supaya dapat menjadi haiwan jinak untuk bertugas-tugas terhadap manusia. Begitu juga dengan beruk, sejenis haiwan yang sering digunakan oleh manusia untuk memetik kelapa, petai dan segala buah-buahan yang pokoknya agak besar dan tinggi atau yang tumbuhnya di kawasan bukit. Membicarakan tentang haiwan beruk ini, beruk juga perlu dilatih untuk kegunaan manusia. Ini kerana jika haiwan berkenaan tidak dilatih, haiwan berkenaan hanya tahu melakukannya menurut kemahiran haiwan itu semata-mata, tetapi manusia tidak akan dapat khidmat yang diinginkan jika haiwan itu tidak dilatih. Seorang pelatih beruk, Muhammad Nur Daud atau Pakcu Muhammad Nur dari kampung Macang Gocoh, Pasir Mas Kelantan, ketika ditemui wartawan CRTV, tidak menolak bahawa beruk juga perlu dilatih jika ingin digunakan terhadap keperluan manusia seperti untuk memetik buah kelapa dan petai. Menceritakan tentang minatnya sebagai pelatih beruk itu, dia pada mulanya bekerja di Singapura. Setelah jemu bekerja disebabkan sentiasa berjauhan dari keluarga di sana, beliau pulang ke kampung halamannya semula. Ketika di kampung halamannya, dia tidak mempunyai sebarang pekerjaan yang membolehkannya untuk menyara keluarga walaupun sekadar pekerja kampung. Jadi, isterinya yang berhasrat berniaga secara kecil-kecilan terlalu sukar kerana salah satunya mengharapkan adanya kelapa. Melihat keadaan yang mendesak itu, beliau mula mencari beberapa ekor beruk yang telah mahir memanjat kelapa. Sejak itu, beliau menggunakan khidmat haiwan itu untuk menurunkan buah kelapa. Nak dijadikan cerita, pada tahun 2000 itu, beliau ke rumah seorang pelatih beruk, Awang Ishak yang agak mahir di kampung cabang 3 Berangan Tumpak, Kelantan. Dari situlah beliau mula mempelajari tentang sifat beruk dan cara melatih beruk secara sempurna. Setelah memperolehi serba sedikit ilmu yang diperolehi dari gurunya itu, dia mencuba melatih seekor beruk yang kebetulan dibawa oleh seorang pemilik beruk yang meminta beliau melatihnya supaya mahir sebagaimana yang dikehendaki oleh tuannya. Sejak itulah beliau melatih beruk itu
menurut ilmu dan kemahiran yang diperolehnya dari gurunya itu. Namun, secara merendah diri, beliau bukanlah mahir kesemuanya, tetapi sekadar melatih menjadi seekor buruk, beliau mampu melakukannya. Alhamdulillah, dengan kehendak Allah, seekor buruk yang dilatihnya itu berhasil dan haiwan itu kemudiannya menjadi begitu mahir berkat cara dan kaedah latihan yang diberikannya selama seminggu itu. Melatih buruk ini perlu tahu cara dan kaedahnya sahaja. Pacu bermula dengan teknik menyentuh haiwan itu. Teknik ini adalah untuk mengenali haiwan itu. Adakah haiwan itu ada perangai atau boleh dijadikan haiwan pekerja, yakni menurut kehendak tuannya, atau bagaimana? Ujar Pak Cun Nur yang mula melatih buruk tersebut pada tahun 2000 itu. Setelah mengetahui sifat dan tabiat haiwan itu, dia cuba mengumpan dengan buah-buahan. Haiwan itu cuba berpaling ke belakang. Katanya, kalau perangai haiwan seperti ini, melatihnya amat susah. Namun, sebagai pelatih dia kena bersabar. Dicuba kali kedua, ketiga dan keempat, dan apabila sudah banyak kali haiwan itu melihat situasi itu, haiwan berkenaan sudah mula jinak. Apabila sudah pasti haiwan berkenaan sudah makan pujuk, ketika itulah dia akan cuba di pokok kelapa pula. Walaupun begitu menurutnya, ketika haiwan berkenaan ditunjukkan kepada sebatang pokok kelapa, kemudian meminta haiwan berkenaan memanjatnya, memang sifat haiwan terbabit akan menunjukkan sifatnya seperti malas dan suka mempermainkan gurunya sendiri. Haiwan berkenaan akan bertinggi di bawah pohon kelapa dan enggan memanjatnya. Tetapi beliau sebagai pelatih harus bersabar dengan tabiat buruk itu. Namun menurutnya, melatih buruk pada waktu siang hari, yakni pagi atau petang, memang agak sukar. Sebab itu lebih gemarkan melatihnya pada waktu malam. Apabila ditanya, kenapa perlu melatih buruk pada waktu malam? Dia menjelaskan, apabila haiwan itu dilatih pada waktu siang hari, mata haiwan itu akan melihat dan melilau ke serata arah. Jadi haiwan itu tidak akan dapat memberikan tumpuan terhadap kerjanya. Jika dilatih pada waktu malam, mata haiwan itu tidak akan melayar ke arah lain sebab haiwan itu hanya nampak gelap sahaja. Jadi apabila ditunjukkan ke arah objek berkenaan, haiwan itu akan terus memegang dan menyudahkan kerja-kerjanya. Lazimnya, menurut Pak Cun Nur, sesetengah haiwan itu akan cepat mahir walaupun dengan didikan 4 malam sahaja. Namun, bagi sesetengah pula tidak begitu berperanan dan kita sebagai pelatih perlu bersabar untuk melatihnya beberapa malam lagi sehingga haiwan itu mahir dan mampu melakukannya sebagaimana kehendak kita. Dalam hal ini, katanya, terdapat haiwan itu yang terpaksa dilatih selama sebulan lamanya, barulah haiwan itu mahir sepenuhnya. Menurutnya, untuk melihat sifat buruk yang rajin, perlu dilihat kepada bulu jalur di atas kedua-dua bahu haiwan itu. Kadang-kadang menurutnya, terdapat di antara 2 atau 3 jalur yang dapat kita lihat dan teliti di atas belakang atau bahu haiwan terbabit. Walau bagaimanapun, menurut Pak Cun Nur, jika haiwan itu telah berusia juga akan menyebabkan sikap haiwan itu boleh mendatangkan masalah kepada tuannya. Katanya, jika kita berhasrat untuk membeli haiwan itu dan mengetahui sifat haiwan itu, seumpamanya, dia menyarankan tak perlulah terburu-buru membeli buruk itu kerana akan menyusahkan tuannya nanti. Kata Pak Cun Nur lagi, sifat buruk seperti ini memang banyak. Kadang-kadang ada haiwan itu yang rajin panjat pokok kelapa. Tetapi apabila hanya memetik sebiji buah kelapa, haiwan itu terus bergegas turun dan enggan memanjatnya lagi. Jika ditanya tentang sebab apa yang dapat Pak Cu katakan ialah sifat haiwan yang pemalas, seumpama di kalangan sebahagian manusia juga. Ada yang rajin dan ada juga yang paling pemalas, katanya. Malah katanya, terdapat juga yang pernah dilatihnya seekor buruk yang begitu rajin berkhidmat terhadap tuannya. Apabila diarahkan buruk itu turun kerana kerja-kerja memetik buah kelapa telah selesai, buruk itu enggan turun. Apabila disanggah talinya, buruk itu terus ingin memetik buah kelapa itu lagi. Ini adalah sejenis haiwan yang buruk yang terlalu rajin. Buruk tidak dinilai perlu dilatih sama ada buruk jantan atau betina. Kerana jantina tidak boleh dijadikan alasan menjadikan buruk itu sesuai atau tidak untuk berkhidmat kepada tuannya.
Misalnya, dia sendiri banyak melatih beruk betina berbanding beruk jantan. Ditanya apakah usia yang sesuai bagi beruk untuk bekerja memetik buah kelapa. Katanya, jika beruk itu berusia 3 tahun sudah membolehkan haiwan itu memanjat dan bekerja untuk memetik buah kelapa. Lazimnya, beliau sebagai pelatih beruk, kebanyakan tuan asal beruk itu akan datang tinggal dan dia sebagai pelatih akan melatih beruk itu sehingga mahir, dan apabila didapati mahir, biasanya dalam tempoh 2 minggu, beliau akan menghubungi tuannya untuk menyerahkan haiwan itu kepada tuannya masing-masing. Kadang-kadang dalam tempoh seminggu pun, haiwan itu akan dimaklumkan kepada tuannya untuk datang mengambilnya kerana sudah pandai buat kerja. Katanya, upah yang diperolehnya sebagai pelatih haiwan itu adalah kira-kira RM200 bagi seekor beruk. Pendapatan upah yang diperolehnya itu adalah menanggung makan haiwan itu yang ditambat di hadapan rumahnya itu sebagai penginapan haiwan tersebut. Setakat ini kira-kira 50 ekor beruk yang berjaya dipacu latih dan kesemua haiwan itu menjadi mahir berkat sabar melihat sifat seekor beruk yang kadang-kadang memerlukan kesabaran seorang pelatih, ujar Pak Chun Nur. Katanya menambah, semenjak mengetahui beliau begitu mahir melatih haiwan itu dari beberapa orang pernah dilakukannya, semakin banyak pula haiwan itu dibawakan ke rumahnya untuk dilatih. Kadang-kadang katanya, dalam sehari terdapat kira-kira 2 hingga 3 beruk yang dibawa oleh tuan beruk yang meminta beliau melatihnya. Namun, kadang-kadang dia terpaksa menolaknya kerana tidak mungkin dapat memberikan perhatian terhadap haiwan itu secara serentak. Sekarang ini disebabkan terlalu banyak haiwan itu yang perlu dilatih, tiba-tiba Pak Chu berasa mula menjadi jemu, tidak sebagaimana dulu, katanya. Setakat pengalaman melatih beberapa ekor beruk itu, Pak Chu sering perhatikan apabila tiba waktu malam, kesemua haiwan itu sunyi, mungkin alah pada waktu malam. Tetapi apabila tiba waktu siang hari, haiwan itu terus membuat bising, ujarnya sambil ketawa. Pernah terjadi suatu hari, dia membongkok untuk membuang ranting kayu yang patah dan gugur di halaman rumahnya. Apabila haiwan itu melihat gelagaknya itu, haiwan itu tiba-tiba bertempik dengan kuat kononnya. Bagi pandangan haiwan itu, seolah-olah beliau akan membelasah beruk terbabit. Ditanya tentang sesetengah beruk yang menangkap dan memakan haiwan ternakan seperti ayam. Beliau menjelaskan, beruk seperti itu ada tanda tertentu. Kelihatannya berceloreng di bahagian hadapan mukanya, iaitu bahagian hidung haiwan itu. Selain itu, muka haiwan berkenaan yang berkeadaan kering. Kalaulah ada tanda-tanda seperti ini, haiwan berkenaan tidak boleh dipercayai kerana ternakan seperti ayam dan kucing peliharaan akan menjadi mangsa. Sementara bagi beruk yang boleh dilatih rajin dan mudah, menurut kata tuan ialah kita perlu melihat kepada ekornya. Kalau ekornya pendek, jarinya pendek, mukanya pendek serta tubuhnya pendek, haiwan yang mempunyai tanda-tanda ini mudah dilatih dan rajin berkhidmat kepada tuannya. Sebaliknya, jika haiwan berkenaan berlawanan, tentunya menyusahkan pelatih dan tuannya nanti apatah lagi pemalas pula. Apabila ditanya pula tentang sifat sesetengah beruk yang apabila memanjat pokok kelapa, beruk berkenaan makan di atas pokok itu. Beliau menjelaskan, itu berdasarkan ajaran pelatih dan tuannya sendiri. Jika beruk berkenaan sifat berkenaan, tuannya sendiri tidak pernah memarahi, sebaliknya membiarkannya. Tentunya menjadi tabiat beruk itu akan sentiasa melakukannya kerana tiada larangan, yakni menjadi bebas. Pak Cuna menambah, lazim menurutnya, beruk hanya mengenali pokok dan buah kelapa semata-mata. Tetapi apabila disuakan dengan pokok lain, beruk tidak mengetahui dan memahaminya. Melihatkan keadaan itu untuk memahirkan beruk itu mengenali pokok yang diminta untuk dipanjat. Kita perlu letak dan gantung buah petai itu di pokok. Apabila beruk itu melihat buah petai itu, beruk akan dapat mengenali buah apa. Dalam hal ini, setelah beruk itu mengetahui buah-buahan, bukan sahaja petai, jering dan kerdas pun, beruk akan mula kenal dan faham buah apa yang ingin dipetik, katanya. Apabila ditanya tentang sesetengah tuan beruk yang sering memberikan upah sebiji buah kelapa setelah beruk itu menyelesaikan kerja-kerjanya memetik buah kelapa, beliau menjelaskan, sebenarnya beruk tidak perlu diberikan upah sebagaimana yang dimaksudkan.
Tetapi berdasarkan kepada tabiat tuan yang buat begitu, terpaksalah setiap kali selesai kerja, beruk perlu diberikan upah makanan sebagai sifat mengasihani haiwan yang pernah bekerja. Katanya, jika melihat kepada beruk yang rajin, lazimnya apabila diminta untuk memetik buah kelapa, dalam masa sekejap sahaja, 400 biji buah kelapa dapat digugurkan. Tetapi bagi beruk pemalas pula, paling banyak adalah antara 20 hingga 30 biji haiwan itu terus mendiamkan diri dan tidak lagi memberikan khidmat kepada tuannya. Beza antara beruk jantan pemalas dan beruk jantan yang rajin. Selain itu katanya, beruk betina juga jika dilatih bersungguh-sungguh, beruk ini juga berjaya memetik buah kelapa dan paling tidak sehingga 300 biji kelapa dapat dipetik. Buktinya, ketika beliau mempelajari kaedah melatih beruk di rumah gurunya, Awang Ishak di kampung Cabang 3 Berangan Tumpak Kelantan, gurunya pernah memberitahu seekor beruk betina itu mampu menggugurkan sehingga 300 biji buah kelapa jika terdapat banyak buah kelapa yang perlu dipetik. Pak Cu membeli beruk itu dengan harga RM500 dan menjualnya dengan harga lebih RM1,000 kerana kampung ini tiada buah kelapa untuk dipetik. Kebanyakan buah kelapa yang dapat digugurkan adalah sekitar 100 biji sahaja berbanding di tempat-tempat atau kawasan pokok kelapa yang banyak. Jadi tidak perlulah khidmat beruk itu lagi, ujarnya. Katanya, tiada tuan atau pemilik beruk yang memelihara beruk untuk tujuan memetik buah kelapa di kampung Macang Goco. Tetapi terdapat seorang pemilik beruk betina di kampung berjiran. Dia memelihara beruk untuk tujuan berkenaan bernama Jusuh yang menetap berdekatan dengan sungai di kampung bersebelahan. Katanya, beruk juga perlu diberikan makanan dan air yang secukupnya. Makanan haiwan itu tidaklah mahal, sekadar antara telur yang digaulkan dengan nasi. Tujuannya adalah untuk mencerdaskan haiwan itu.